من لدنك سلطانا نصيرا يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. Soal apa ni? Ha? 32. Tak kena. Tak kena. Tiga puluh 33. 33. Bak zuhud. Betul. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan tiada mengapa kita bicarakan bab zuhud. Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhab mimma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu, Nabi kata, daripada barang yang di dalam segala tangan manusia. Mana jangan kita cenderung apa yang ada pada seorang tu. Waktu dia duit banyak, waktu dia harta banyak, waktu dia rumah besar, waktu dia kereta besar, kita jangan cenderung pun hak dia. Ini zuhud. Mana kita tengok kadang-kadang di lengan dia terpenuh gelang dengan perempuan. Perempuan rumah kita apa? Allah bang, gelang dia cukup banyak bang. Kita kalau boleh sorak pun tak apa. Terus cenderung pada tu. Yang ni kita ni kadang-kadang duk tengok orang. Yang kita duk nak kita ni kan ada suka duk tengok orang. Orang kaya kita nak kaya, orang pakai handphone mahal kita nak pakai handphone mahal. Rumah besar kita nak rumah besar. Inilah dia panggil tidak zuhud. Jadi apabila kita tidak cenderung hati kepada hak yang ada pada manusia itu, yuhibbukallah, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Izhab fid dunya yuhibbukallah. Zuhud kamu pada dunia ni, Allah Ta'ala suka. Kita tengok para sahabat. Nabi, dia sebagai contoh. Ni boleh Rabil Awan. Ambil contoh daripada Nabi. Zuhud Nabi ni, hingga siapa tak ada apa. Bukan dia tak boleh. Hingga siapa Bukit Uhud tu sanggup nak jadi emas untuk Nabi. Han bawa bila ke mana pun tu tak payah pikir, aku berjalan sendiri. Kalau kamu nak ambil manfaat aku, hampir ketuk sikit, keluar sikit, kamu boleh duit. Emas bukan batu. Emas. Siapa tahu tu dia punya khazanah bumi ni. Nabi nak apa pun boleh. Tapi ada ke Nabi? Ambil. Tak. Tengok rumah Nabi.
Ada dek rumah dia besar-besar selepas peninggalan dia? Tak ada. Ya kita tahu tempat rumah Nabi-nya tu ada kat kubur dia tu. Di Madinah. Di Mekah tu, di Maulud Nabi tu, dia panggil tempat lahir Nabi tu. Tak ada, yang besar-besar tak ada. Sekarang ni jadi wakaf untuk baba Saudi di Maulud Nabi tu, Pak Nabi lahir tu. Pindah ke Madinah. Tak ada. Kata nak kebun taman banyak, bergelung-gelung. Tak ada. Sebelum jadi Nabi, Nabi ada juga dia menega. Sebelum jadi Nabi, dia menega barang Khadijah. Bawa pergi ke negeri Sam, balik. Dia membelah kambing. Sebelum jadi Nabi. Umur 25, umur 18, umur 30 tu, ialah Nabi bernega. Tapi belum jadi Nabi lagi waktu tu. Sedura dia jadi Nabi umur 40 tahun, tak ada kerja. Belah kambing pun tak dah. Menega pun tak dah. Ya dia tumpu kepada dakwah. Siang malam dia dilatih menjadi Rasul. 13 tahun dia berada di Mekah. Selepas dia latih jadi Rasul tu lebih 53 tahun. Nabi berada di Mekah 53 tahun. 40 tahun jadi Nabi, jadi Rasul. Lepas itu 13 tahun Nabi berdakwah. Kalau kita lah sebagai orang besar-besar dah jadi pemimpin besar ni, itu hak aku. Siap jangan kacau tu. Ini hak aku. Seluruh hak lain kahwin ni hak dia saja. Tak ada dah orang lain nak pergi pecah. Siapa kita nak pergi pekelah betul boleh. Hak depa. Ini pemimpin dunia. Nak ke dunia, nak jadi pemimpin tu nak cari kemewahan dunia. Nabi nak jadi pemimpin, latih jadi pemimpin bukan menjadi raja di dunia, bukan menjadi kemewahan dunia, bukan raja di akhirat. Kemewahan di akhirat tu kau cari. Sanggup berlapar, tak makan. Para sahabat pun macam tu, sanggup berlapar, tak makan. Nak berjalan pun tak boleh, huyung hayang. Ikat batu 2 biji di perutnya baru boleh berjalan. Nabi ikat batu kerana lapar. Ini Nabi. Sebab dunia ni kalaulah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin lakal kafir jur'at lakana ma kana lakana al-kafiru jurmat ma'id." Bukan begitulah adik. Manakala dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekadar sayap nyamuk saja. Bukan banyak, sekadar sayap nyamuk saja ada dia insya-Allah. Nesaya kafir setengah air pun tak dapat minum. Maknanya Tuhan tak bagi. Kerana orang tu orang derhaka pada Allah, orang kafir. Tapi oleh sebab dunia ni tak ada nilai di sisi Allah, Tuhan bagi semua apa dia nak. Dia lebih kaya. Rumahnya bertingkat-tingkat. Rumah kita pas bawah. Ini dia punya zuhud. Jadi apabila zuhud ni berarti bukan kita tak makan. Bagaimana kita tinggal? Aku tak mau pakai kereta dah, zuhud. Aku tak mau buat kebun dah, zuhud. Itu bukan. Zuhud ni duduk di hati. Hati kita tidak terpikat kepada benda tu. Kita ambil guna tapi tak terlekat. Bila masa kita nak buat kebajikan, pergi. Ni kalau terpikat, nak buat kebajikan sayang. Nak buat sedekah sayang. Kenapa? Kerana hati kita terpaut. Itu bukan zuhud. Bila masa nak guna, terus. Tengok para sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini jenis sahabat-sahabat kaya. Harta. Dan sahabat-sahabat lain, Abdurrahman bin Auf, kaya. Beratus-ratus ekor unta bawa barang-barangnya.
Tapi apabila nak buat kebajikan, habis dia sedekah. Dia punya 300 ekor unta tu habis sedekah. 100 ekor unta habis sedekah. Harta-harta sedekah sampai jadi fakir. Bukan orang susah. Sahabat-sahabat kaya. Tapi kaya mereka tidak terpaut di hati. Kaya mereka sekat dunia lah. Nak buat akhirat, dia jadikan dunia tu jadi akhirat. Maka dia tidak nama dunia. Kalau dunia jadi akhirat, jadi akhirat. Kemewahan dunia kita buat kebajikan, jadi akhirat. Kesenangan dunia kita buat kebajikan, jadi akhirat. Ada tanah banyak, kita menanam, sedekah, jadi akhirat. Jadi itu bukan dunia. Dunia ni, hati kita bergantung pada dia, kita sayang nak buat kebajikan dengan dia. Walaupun geret buruk. Ada geret buruk satu. Pergi ke mana duk naik, pergi sana dia naik. Masjid tak pernah pergi. Seorang tak pernah mari. Duk kalut dengan geret buruk tu. Mari sekap putus hata. Mari sekap putus hata. Oh tak boleh pergi dah aku ke madrasah. Geret aku putus hata. Dunia je tu. Dengan sebab tu, kita pegang dengan tu. Susah. Bukan berarti rumah banglo tu dunia, belum tentu lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani, rumah banglo besar. Takkan dia dunia. Dia adalah ulama. Dia adalah aulia. Tapi bukan dia minat rumah tu. Orang tolong buat nak ambil berkat. Nak ambil berkat dia tu tolong buat. Jadi orang lain nak ambil berkat dengan dia. Bukan dia nak rumah besar dah. Qadhi Iyad, seorang ulama tasawuf, rumah dia pondok je. Pondok je. Tak duduk pun dalam bandar. Tak duduk pun di sekitar bandar-bandar. Dia duduk di bukit. Rumah dia kecil untuk dia tidur aja. Satu hari raja tiap-tiap tahun bagi duit sagu hati kepada ulama-ulama di sekitar negeri itu. Sagu hati. Bukan duit brain. Tak. Duit sagu hati setahun kali. Habis dah ulama-ulama di Basrah tu diberikan oleh raja. Sekian. Lalu raja tanya, ada lagi tak? Raja waktu tu ialah Ar-Rasyidinnya ialah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Soal adil. Dia tanya kepada ulama-ulama, dia kata ada lagi tak orang-orang yang patut menerima sagu hati ni, mana daripada golongan ulama? Dia kata ada tuanku di hujung bukit sana. Namanya Qadhi Iyad. Lalu raja pun, jom kita pergi tengok. Jauh jalanannya. Raja pergi tu waktu Maghrib. Rumah dia tu, rumah Qadhi tu dia pakai lilin saja. Siapa-siapa raja bagi salam, dia pun jawab salam, dia tanya, dia tak buka pintu. Siapa? Dia kata, saya, tuanku. Tujuan apa tuanku nak mari di sini? Nak mari bagi bantuan kepada ulama-ulama sebahagian yang lain. Betul suruh bagi dah. Cuma lagi tuan belum bagi lagi. Dia kata apa? Dia kata saya ada dah untuk makan ni sebiji roti. Untuk makan ni, makan malam ni sebiji roti tu sudah cukup dah untuk saya. Esok belum tentu lagi, takut mati. Tah malam ni pun tak ada makan sebiji ni, membazir. Jadi tuan kuat pergi ke orang lain lah. Kepada orang-orang yang lebih perlu daripada saya. Siapa tak masuk, tu tuanku. Bukan orang lelaki. Harun Ar-Rasyid ni ialah raja khalifah yang cukup adil. Balik dia pun padam cerita. Itu orang zuhud. Kalau dia nak kemewahan ke? Oh lagu tu baik dengan kerajaan boleh lah. Tapi dia tak mau. Kerana zuhud. Itu dunia. Dia duduk
beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama, sikap-sikap mereka dengan dunia ni. Ada ulama yang kaya, tapi dia tidak terpikat dengan dia. Kekayaan dia tu dibuat kebajikan. Kita mau boleh duit ke masjid ke mana, apa ke mana dah. Kalau nak tinggal tak boleh rumah, kau orang ropok. Siapa berkelahi-kelahi kih duit, kih tanah, kih rumah, kih apa ni, ialah kerana dunia. Hati dia tu terpikat, dengki pada seorang. Dengki pada orang dengan sebab dunia, dengan sebab harta. Berkelahi, dengki. Bagi adik-beradik. Kalau adik-beradik cukup lagi. Kalau orang tinggal-tinggal harta pesaka, kamu, aku nak satu bahagian, perempuan kata aku nak dua macam kamu juga. Mana perempuan boleh separuh saja daripada lelaki. Aku nak dua. Kelahi. Mengikut ukur syarak bagi separuh. Kalau mengikut kesian belah kita boleh buat dua, bagi sama banyak. Tapi orang lelaki ada yang tak mau. Aku tak mau. Aku nak, aku boleh dua. Aku nak bagi kamu satu, bagi aku. Aku tak mau nak bagi sama banyak tu. Itu ada adik-beradik macam tu. Kelahi. Siapa tak cakap-cakap? Kenapa? Kerana bahagian dia perempuan. Perempuan dia dapat setengah pun tak apalah dia nak lelaki macam ni. Dia ada suami. Suami dia yang menjaga dia. Suami dia yang memberi belanja. Dia buat apa duit banyak? Dia suami belanja. Ya laki-laki ni dia nak kena menikah pula. Dah mati ni nak kena menikah pula. Nak kena menikah, nak kena duit. Dia nak belanja bawa duit ke orang. Nikah pun dia bawa duit ke orang belanja. Perempuan tak bayar duit lah. Hidup seller je. Terima produk perempuan tu. Tu Imam kata saya nikah dan saya kahwin kalau nikah Mamat dengan Zainab. Yang terimanya Mamat, saya terimalah. Minat? Tak ada apa. Habis duit nak ambil dua bahagi. Mana boleh? Tak ada apa. Pergi terima je. Kelahi. Walau benda tu bukan nak makan lama sahaja. Jadi mau bawa kepada kelahi. Itu artinya dia berdosa berkekalan daripada makan duit yang tak betul tadi. Berdosa berturut-turut selagi dia tidak bertobat. Buat apa? Kita nak tenang di dunia. Tenang di dunia. Tenang di akhirat. Tenang dunia ni. Keluarga okey, tak ada apa. Redha meredai. Dalam akhirat pun tak ada apa. Tak ada kesalahan apa. Itu kita mahu. Kalau dunia senang dan tenang pun. Dengan sebab kita harta banyak. Tapi akhirat menjadi masalah. Sedangkan kita semua nak tuju situ. Cari dunia, fikir tentang akhirat. Jangan kita fikir tentang dunia saja. Biar jadikanlah dunia itu tempat tanam akhirat. Nak buat ibadat di dunia. Nak kerja di dunia. Semuanya kerja-kerja itu di dunia untuk akhirat. Cari ya bersih. Kalau tak bersih, kita bersihkan. Kalau ada bersangkut paut, minta maaf. Taubat. Minta maaf. Kalau kita bagi balik harta tu, tak ada apa. Kita masuk kubur. Yang kita masuk 4 kaki aja. 4 kaki panjang. 6 kaki dalam. Tu ya yang kita nak ambilnya. Tengok hidup dunia ni macam tu dah. Sebab tu nak suruh zuhud. Nak suruh zuhud ni saya pertama, kita tidak terpikat dengan duduk di tangan orang. Kalau orang tangan orang, kita tidak rasa dengki. Orang pun suka kat kita. Tapi kita tak boleh tengok gelar orang. Dia berayak mulut-mulut kita pun tengok gelar orang. Orang tu pada dia tu awak tengok sana. Ya kawan tu pun ambil semaya dia akal. Merli macam India tu. Apa? Mami jauh. Tunjuk ya kawan ni tak ada duduk dah. Itulah ada perasaan itu.
perasaan deki itu yang membawa pada rosak. Tak senang dia, tak tidur dia kerana tengok orang. Mengamuk dia kepada suami dia. Dua suami dia tak mampu. Yang boleh beri hanya sekadar tu aja. Dia nak. Jadi punca daripada tak zuhud itulah yang membawa kepada kita hasad deki. Sebab tu dia tahu wazhat mimma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zahidlah kamu, zuhudlah kamu apa yang ada dalam tangan manusia, maka manusia suka kepada kamu. Kita kalau orang tidak hasad deki kat dia, orang suka kat kita. Tapi dia bahasa hasad deki kat dia, dia tak suka kat kita. Kata dia, dan tiada mengapa pada ketika itu, ketika mana kita zuhud tu berlama segala anggotanya itu dengan dunia. Ni kita zuhud ni, tapi penuh dunia. Kita zuhud apa, rumah apa macam rumah aja kata. Tanah sana, tanah sini, kereta sana, kereta sini, bini sana, bini sini, zuhud. Ini dia nak kata ni. Dia nak kata. Dia kata tak mengapa, harta banyak pun. Rumah besar pun tak apa. Bini banyak pun tak apa. Di sana ada bini, di sini ada bini. Sekapak je lah. Harta di sana, harta di sini, di bukit tu harta dia, bukit ni harta dia. Kata dia tak mengapa. Kerana yang diiktibar itu tinggal dengan bergatuh hati jua. Yang kita kira zuhud ni duduk di hati. Sekarang kita harta banyak, tapi kita tak ada pegang hati. Ayah Allah yarham Tuan Guru ni Aziz. Dia cerita bab zuhud. Apabila dia cerita bab zuhud, datang seorang tabligh. Pergi kat dia. Seorang tu bab zuhud. Apa makna zuhud ni? Hati tidak bergantung pada benda itu. Seorang tu guru tu dia pergi, dia ajak dakwah. Si tabligh ni dia ajak dakwah. Kata tok guru tu, payah aku nak pergi, nak tinggal tempat aku, nak tinggal dia punya lembu aku, nak tinggal dia punya ayam aku. Tidak zuhud lah tu. Itu bukan zuhud lah tu. Masih hati dia duk pegang tu. Kalau dia zuhud, tinggal pergi lah nak buat kebajikan. Allah akan peliharakan benda itu kalau kita buat betul-betul zuhud. Mana kita banyaknya punya tanaman, banyak dia punya ternakan, tidak menjadi terhalang daripada kita pergi buat ibadat, berarti itu zuhud namanya. Tetapi kalau kita terikat dan hati dia pegang, nak pergi sana tak boleh kerana benda yang kita bela. Tak pergi sana tak boleh kerana ni. Harta itu bukan zuhud. Sebab tu dia sebut di sini, tiada mengapa pada ketika itu, pada ketika kamu zuhud tu, berlama segala anggotanya itu dengan dunia. Kamu duduk dalam dunia, dalam blok yang duit banyak, harta banyak. Bukan dunia yang bulat ni dah. Atas langit, bawah bumi, bukan tu. Dunia ni arti perkara yang tak berfaedah selepas mati. Tak dapat pahala kita selepas mati. Tak ada faedah. Pahala tak dapat. Itu dia panggil dunia. Kalau benda tu ada pahala untuk akhirat selepas mati, itu tak apa. Berlama kita dengan dunia, kerana ia diiktibarkan zuhud tu, ialah tinggal dengan bergantung hati jua. Makna jangan hati itu terikat dengan benda tu. Satu masa kita boleh buat kebajikan, kita tidak sayang, tidak terikat hati itu. Itulah dia panggil zuhud. Seperti sabda Nabi SAW pada hadis qudsi. Ya Musa, Nabi kata, Pagrid li baitan fi fika la askuna fi. Pagri mana lapang, luangkan. Pi li bagi aku baitan
akan satu rumah. Pi ka rumah tu duduk di dalam rongga engkau. Liaskuna fi, supaya aku nak duduk di dalamnya. Apa maksudnya? Nabi kata, kira hadis qudsi yang Tuhan sebut kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu lapangkan dada kamu, hati kamu tu. Kamu lapangkan dada kamu itu, yakni hati kamu itu yang ada di dalam rongga dada kamu tu, supaya aku nak duduk di situ. Artinya kalau hati kita duk ingat kepada dunia, tak ada, Tuhan tak boleh duduk di situ. Kita tak ingat pada Allah. Kita tengok tu lah, tengok nak kerja apa, hari ni boleh buat apa, esok pula nak kerja, malam ni nak buat apa. Hal tu yang kita ingat. Masa lapang Tuhan dulu tak ada. Kenapa? Karena dalam hati kita tu ada, dalam tubuh kita tu ada satu rongga. Rongga itu dia panggil jauh, tidak boleh duduk dua perkara yang berlawanan dalam satu rongga. Sebagaimana kaca baju ni tak boleh duduk dua dalam lubang satu. Satu aja. Macam tak boleh duduknya iman kalau dia kufur. Tak boleh duduknya ingat dia kepada dunia kalau dia ingat pada Allah. Kalau dia ingat pada Allah, dia tak ingat dunia. Kalau dia ingat pada dunia, dia tak ingat pada Allah. Satu saja. Maka Tuhan suruh lapangkan hati kamu tu supaya aku nak duduk situ, supaya kamu ingat aku. Ni dia dah ingat. Dalam semaya apa ingat ke dunia. Buat apa pada dunia. Tiap-tiap hari kita dunia, kerja dunia, kelahi dengan dunia, hidup dengan dunia. Sampai dalam semaya pun dia ingat dunia. Walaupun satu topik ledah, kita tak luar. Tengah semaya tengok, oh topik ledah aku duduk luar ni takut orang curi. Dalam semaya tu, Allah lambat lah tu imam ni, aku takut topik ledah curi. Dunia lah tu. Dalam semaya pun ingat topik ledah lagi. Oh, mahal. Sebab tu tak usah pakai topik ledah, pakai tayak. RM3 sebab boleh lah. Topik ledah RM60, RM70. Kalau kita tinggal luar, mungkin orang curi. Berarti kitanya tengah semaya dia ingat. Terpaut hati tu ke dunia ni. Macam mana nak ingat kat Tuhan? Tak ada. Itu yang maksud hadis yang Tuhan kata kepada Musa ni, lapangkan farid li baitan pika liaskuna fi. Kamu lapangkan, kamu kosongkan akan satu rumah di dalam rongga kamu. Rumah tu maksudnya hati. Supaya aku nak duduk di dalamnya. Aku duduk situ. Sebab hati tu tempat makrifat Allah. Hati tu tempat makrifat Allah. Hati kita tu macam-macam. Kalau masuk benda baik, anggota jadi baik. Kalau masuk benda jahat, anggota jadi jahat. Maka Tuhan kata, tinggalkan, buangkan benda dunia tu. Itu makna zahid. Bukan berarti dunia ni pakai kain buruk-buruk saja zahid. Berjalan kaki tak mau naik kereta kerana zahid. Pakai selipar Jepun tak mau pakai kasut kerana zahid. Itu bukan. Bukan zuhud tu. Zuhud duduk di hati. Pakaian dia tu, dia pakai segak sekalipun, dia tak terikat pun dengan kain dia. Bila masa kain dia, kalau orang minta, bagi aku kain kamu tu, boleh cabut buang. Kerana dia tidak terikat. Macam Nabi. Sudah orang hadiahkan satu jubah daripada Yaman. Lalu jumpa dengan sahabat, ya Rasulullah, cantik jubah kamu. Cantik. Nabi pun cabut buang bagi kat dia. Itu dia panggil zuhud. Kalau kita, aku bawa bagus beli. Jubah ni mahal ni. Kat 300 nak bagi kat tobat tak bagi. Itu dia panggil dunia. Tak zuhud. Baru beli balik Mekah ni. Nak bagi kat elok-elok. Itu dia panggil tak. Duk tinggal. Itu tidak zuhud tu. Harta kita kena jaga. Bukan kena jaga tu kita tak bagi kat orang. Kena jaga daripada dicuri orang. Harta kena jaga. Nyawa kena jaga. Apa saja benda-benda kita kena jaga. Kena jaga tu bukan berarti tak bagi kat orang. Orang nak curi, orang nak khianat. Tapi pada satu masa, kita boleh kerja benda tu untuk orang. Maka tak ada apa. Tidak dinamakan dunia. Itu faham ni. Setengah faham tu dunia ni. Artinya, tak mau dunia. Pakai kereta, rumah kami besar, tak mau dunia. Apa cakap saja. Itu bukan. Dia tak faham.
Dunia duduk di hati, bukan duduk pada pamernya. Kalau dia pamer tu hati pun lagu tu juga, tu dia pamer dengan kemewahan ke apa, hati dia pun terikat macam tu juga. Itu dunia lah. Tunjuk dia tu kaya. Tunjuk orang. Dan dikehendaki dengan kosong itu. Apa makna yang Tuhan kata parri amar paroro, makna kosong. Apa makna kosong itu? Iaitu kosong hati. Itu dia abang. Kosong itu makna kosong hati daripada ingat kepada dunia. Dan pada waktu itu, waktu kosong hati daripada dunia tu, dapatlah dikekalkan di dalamnya ingat kepada Allah. Kalau dia ingat ke dunia tu, Allah tak boleh duduk di situ. Kalau Allah tak boleh duduk di situ, dunia boleh duduk. Kalau Allah duduk di situ, maka dunia tak ada. Kita ingat selalu pada Allah, tak ingat dah ke dunia. Kalau kita ingat pada dunia, tak ingat pada Allah. Itu yang maksud ya Tuhan kata kepada Nabi Musa tu, kosongkan hati kamu supaya aku nak duduk di situ. Maknanya buangkan keingatan kamu kepada dunia supaya kamu ingat kepada aku. Sebab ingat kepada Allah ni sentiasa. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepada aku ingat pada kamu. Tuhan suruh kita fazkuruni. Fazkuruni, ingat tu zikir. Bukan ingat gitu saja. Zikir. Ingat kepada Allah dengan menyebutkan namanya. Dengan bertasbihkan Allah. Dengan mentahlilkan la ilaha illallah. Itu zikir namanya. Dengan cara itu, mana kita ingat pada Allah. Alhamdulillah, itu puji namanya. Allahu Akbar, itu takbir namanya. Membesarkan Allah. Jadi segala benda-benda itu dikatakan zikir. Zikir lidah dia panggil. Jadi berarti apabila kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Jangan bimbang. Tuhan dah sebut, fazkuruni azkurkum waskuruli fala takfurun. Ingat kepada aku ingat pada kamu. Syukurlah kepada aku, nasaya aku syukur kepada kamu. Jangan kamu kupu. Kupu ni artinya kita tidak syukur nikmat Allah. Tetapi bermula yang terlebih sempurna berjalan kepada Allah ni, kemudian daripada keluar akan dunia itu daripada hati. Jadi kalau kita nak menuju kepada Allah, nak beribadat pada Allah, nak berzikir kepada Allah, tinggallah hak benda yang kata dunia yang duk ingat tadi ni. Itu dia kata perjalanan yang sempurna, yang lebih sempurna. Jadi perjalanan yang lebih sempurna kepada Allah ialah salpah daripada kita keluarkan dunia daripada hatinya dan segala anggotanya, malaikat qadar yang tak dapat tiada jua yang kita ambil. Yang tertinggal adalah tangan kita, hak tak dapat hidup. Hak dia tak ada guna tu, buat. Hak tu yang sempurna. Kerana dunia ini fitnah, tipu daya jua. Dengan sebab dunia lah kita kena fitnah tu. Kena fitnah ni, kena fitnah macam-macam tu. Kerana dunia. Dia ada hasad deki, timbul hasad deki. Tuhan bagilah uji. Tuhan uji bagi kita dengan dunia ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dia kata. Dan tidak adalah kehidupan dunia ni, mana keelokan dan perhiasan yang bahasa dunia ni, melainkan iaitu beberapa mata benda yang ditipu daya saja. Makan sedap ke, hak yang kemewahan kematan dah ni,
mata benda tipu daya. Berapa hari nak tahan? Kita makan semalam. Pak, tak usah cerita lah, makan ikan keli percik lah, ayam percik lah, macam-macam sedap sampai setengah jam makan. Nak tahan berapa hari? Dia lepas tekuk 3 eci ni kan, dia pergi dalam, esok pergi buat. Apabila pergi buat tu, ayam tak lalu makan. Tu yang kita makan sedap. Sedap. Itulah dunia. Kat tu lah. Dia tak tahan lama. Tipu daya sungguh. Nak beli tu bukan senang. Nak makan tu belanjanya mahal. Ni satu pohon saja 3-4 ringgit, 6 ringgit. Dengan percik, dengan apa lagi. Ikan keli sekor pun dengan percik pun ada 2-3 ringgit. Jadi boleh sepinggan 2-3-4 orang makan kat 100 jugalah. Sudah makan seronok lah. Sedap. Sedap. Oi, tak pernah makan benda ni. Makan. Nak tahan apa hari? Sedap tak mana? Sedap tak ni aja. Siapa perut sedap dah. Siapa tak sedap perut kenyang. Pagi esok sakit perut. Buah. Kalau kita buat luar, ayam tak lalu makan. Ayah kata, apa benda yang busuk ni? Tambahlah manusia. Kalau capuk tu buat dia kat jalan raya, manusia sumpah sepanjang masa. Dia tak semacam dengan lembu. Lembu pituan tengah jalan tu, orang ambil, tarik dia buat baja pokok bunga. Tak, tepi. Jangan kacau tu, aku tu. Aku ambil tu nak baja tu. Tak habak kau orang jangan kacau. Cuba tarik kita. Ya. Itulah dunia. Dia boleh makan minum sedap apanya. Mata'ul ghurur. Mata benda tipu daya. Perhiasan yang bahasa dunia ni, beberapa mata benda yang tipu daya juga. Yang tertipu kita. Allah Ta'ala firman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Yang melalaikan kamu ialah at-takasur. Yang melalaikan kamu daripada buat taat kepada Allah. At-takasur, bermegah-megah dengan banyak harta. Ini yang melalaikan kita. Megah-megah. Kerana nak cari harta banyak, ia menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak harta, banyak anak cucu, banyak sahabat handai. Ini yang melalaikan kita. Kawan orang tu, kawan orang ni, anak cucu kita banyak. Nak pergi mengaji pun tak boleh. Anak-anak cucu pakai pegang kaki tua, tak usah pergilah tua. Cek berbalik saja ni. Tak jadi. Kita dengan anak cucu ni, kalau anak kita berada. Tapi anak cucu ni tak apa. Tak apalah tuan tak pilih ke ni. Ada. Kenapa? Anak cucu. Itu yang melalaikan kita. Itu yang Tuhan sebut tu. Jangan melalaikan oleh kamu dengan harta kamu dan anak-anak kamu. Nama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahawa harta kamu dan anak kamu itu ialah muka fitnah kamu untuk akhirat. Tak boleh buat. Balik rumah kita, cucu belah tu. Tengah po cucu. Belah kanan po cucu. Tengah po cucu, belah kiri po cucu. Jadi mak wan kita tu duk jaga cucu je. Ya kita mengira nak tidur tak mana. Cucu penuh. Akhir-akhir tidur muka pintu. Awak tu wan tidur muka pintu. Cucu penuh. Itu tu orang kata aku kena buka cawangan baru pula. Boleh buat apa cucu saja. Orang kata, main api lain lah budak-budak ni. Orang dia kata marah kat tuan dia. Dia ada main kat aku ni. Cucu banyak. Nah. Tu baru seorang natu. Kalau 3 orang 4 orang natu, semua cucu 14 belakang. Ke atas kepala cucu lagi. Tidur kat atas belakang kita. Jadi ahakumut takasur. Bermula yang melalaikan kamu itu ialah oleh kebanyakan. Banyak, semua nak banyak, tak mau sikit.
Kalau makan nak banyak, kalau harta nak banyak, semua nak banyak. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu pun ke kubur lah. Kita tu lah ni duduk atas dunia, lalai. Dengan sebab hak tu banyak, nak mau banyak, hingga kenapa kita pun mati. Malaikat dengan keluarkan dunia tu. Hingga datang ke dalam kubur lah. Habis kita situlah. Yang kita soknya habis kita kubur. Apa sudah kubur 3 hari, tak ada cucu sekok pun tak pergi tengok. So kata nak buat kewajikan kat tuan, sekok pun tak pergi kat kubur. Yang kata lebih kubur bid'ah. Dia duk baca apa, tak dapat pahala. Pok-pok tu pula. Jadi hak kita tak mengaji ni, betul juga dah, tak sudah pergi senang. Sukalah tak boleh pergi kubur. Dia pergi dia. Jadi Tok Wan dulu nak buat amal ibadat, susah untuk jaga mereka. Masuk dalam kubur, mereka tak jaga kita. Kita seorang lah duduk dalam keadaan kubur, amalan tak ada. Yang ni yang jadi muflis kita di akhirat. Tempat buat amalan, kita buat benda lain. Tempat buat amalan di sini. Nak masuk kubur, tak ada apa. Masuk dalam kubur, tak boleh nak membantu kita. Nak menggelak, nak menyerahkan kubur kita pun tak ada nak rasa nak buat pelita di dunia. Nak bakit setengah malam, baca Quran, maya tahajud, waktu alat-alat atau untuk menyinarkan kubur kita. Tapi tak ada nak buat. Duk kalut dengan kerja-kerja dunia. Inilah dia kata dunia ni ialah mata'ul ghurur, mata benda yang tertipu. Yang suka tipu kita. Dan diketahui daripada 2 ayat ini, ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur alhaakumut takasur, 2 ayat ini iaitu tiada dapat seorang hendak sempurna akan khidmatnya, taatnya, ibadatnya kepada Allah. Tak boleh. Nak khidmat kepada Allah, nak beribadat pada Allah, hak sungguh-sungguh lah, hak sekat sembahyang 5 waktu tu boleh lah. Nak buat sungguh-sungguh, nak tambah sikit. Kadang-kadang sembahyang 5 waktu dah. Nama ibadat tu ni. Belum, ibadat yang kita buat belum tentu betul lagi. Kalau tidak dengan ilmu. Semaya kita tidak sah, Tuhan tak terima. Kalau kita tidak buat ilmu. Akidah kita tak betul, kita semaya ambil wudu, Tuhan tak terima semaya kita sebab akidah kita tak betul. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah bistisqan. Awal wajibin alal insani, awal-awal yang wajib ke manusia ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan. Bistisqani, dengan yakin. Kita kenal Tuhan tu dengan yakin. Bukan ragu-ragu, bukan syok, bukan waham. Maka apabila kita kenal dengan Tuhan dengan yakin, barulah ibadat kita tu sah. Seorang yang semayang, seorang yang semayang tidak dianggap sah selagi dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara nak mengenal Allah? Mengaji sifat 20. Karena sifat 20 itulah cara nak kenal Tuhan. Selain daripada tu tak ada cara lain. Nak baca Quran kita tak berhenti, baca saja makna tak erti. Nak tengok hadis lagi jauh. Belajar sifat 20 itulah. Kena 20 tu, kenalah Tuhan. Kalau sekat 10 tak kenal Tuhan. Kalau sekat 15 tak kenal. Biar cukup 20. Biar cukup 20 hak wajib. Biar kenal pula 20 hak mustahil. Biar kenal pula ayat 1. Jadi 41. 41 ni terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Capur lagi nak mengenal Nabi atau Rasul, tambah 9 sifat. Sidi, amanah, tabligh, patonah. 8. Mustahil dia 8. Apa ni 4. Dengan mustahil dia jadi 8. Harus 1 jadi 9. 9 campur dengan 41 tadi 50. 50 akidah ni hak yang secara ringkas wajib kita mengetahui tiap-tiap orang. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Ke atas mukallaf wajib. Kalau dia tak tahu hak 50 ni berdosa. Ibadat dia Tuhan tak terima kerana dia masih dianggap tidak kenal Allah. Ini adalah ibadat.
Kalau dah kita pernah dah tahu semua ni, ibadat barulah Tuhan terima, barulah dikira. Itu pun tapi lagi ikhlas atau tidak ikhlas buat ibadat tu. Kalau ikhlas tak dapat pahala. Sah tapi tak dapat pahala. Kalau tidak ikhlas. Kalau ikhlas Tuhan terima dah dapat pahala. Banyak tugas-tugas kita ni yang jadi manusia ni. Ya ada akal ni. Kalau lembu, kebal, kambing, tak apa, tak ada. Tak ada sakut paut dengan makalah senang. Tak mengaji pun tak apa. Orang duk mengajar, dia duk makan rumput. Orang duk mengajar, dia duk main kot tengah padang. Itu kambing. Tapi kalau kita, orang mengaji tak pernah mari, duk main kot tengah padang je. Macam kambing. Mana seolah tak ada tanggungjawab kita. Dengan ibadat bukan kata nak betul hak lain, nak betul hak kita sendiri tu. Nak betul hak kita sendiri tu dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu tak jadi. Nak sedekah pun ada ilmu. Nak sembahyang ada ilmu. Nak ambil uduk ada ilmu. Nak pergi haji, nak buat umrah. Semua melalui ilmu. Ilmu itulah sebagai pembantu untuk mengesahkan ibadat kita. Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk mengajar ilmu. Nabi kata tutuplah ilmu. Di mana saja kamu berada. Wajib ke atas tiap-tiap kamu laki-laki dan perempuan belajar ilmu untuk nak mengesahkan amal ibadat. Cari. Di mana saja ada tempat orang mengajar, kita kena pergi dengar. Nak dengar yang pertama, betul ke aku buat selama ni aku buat betul ke tak? Oh tak betul aku buat lagu lain. Tu tahulah tu. Kalau tak betul, kita betulkan. Kalau betul, mana meyakinkan kita. Hak yang kita buat ni, sudah betul. Yakinkan kita. Tidak ragu-ragu lagi. Nak masuk dalam semaya, semaya aku tak di Tuhan terima ke tak? Itu makna kita ragu-ragu. Tapi apabila kita mengaji, apa yang kita mengaji itulah yang membetulkan ibadat kita, maka kita tidak ragu-ragu. Maka itulah dianggap sah ibadat kita dan dapat pahala. Jadi kalau rasa ragu-ragu, tentang Fatihah hanya betul ke tak, tentang sujudnya, tentang takbiratul ihram, kira rukun lah. Tentang niatnya, semua tu ialah ada tanggungjawab masing-masing dalam ibadat yang kita nak lakukan. Jangan kita semaya, rokok, tapi apa? Rukun kah, sunat kah, tak tahu. Itu dia. Dua ayat ni dapat seorang hendak sempurnakan khidmatnya, hendaklah akan khidmatnya. Khidmat itu taat. Kerja kita dengan Allah dan taatnya dan ibadatnya kepada Allah Ta'ala, malaikat dengan dikeluarkan dunia itu daripada hati. Jadi kalau kita nak sempurnakan khidmat kita terhadap Allah, jangan lekat dunia di hati. Jangan hati kita bergantung pada dunia. Jangan ada tu. Kalau ada tu, tak lekatlah. Makrifat tak ada lah. Dan daripada segala anggotanya, keluarkan. Kalau ada anggota-anggota kita yang tinggi dunia, stoplah dulu. Kerana kita ni nak tinggal belakang. Tak ada kekal bersama kita. Yang bersama kita masuk dalam kubur, hak yang kita buat, hak yang kita buat lain tak boleh bawa. Duit tak boleh bawa. Kereta tak boleh bawa. Baju pun tak boleh bawa. Baju yang kita pakai ni tak boleh bawa masuk kubur. Bajunya baju apa? Baju putih hak mereka buat lah dengan kain kapan. Hak yang kita bawa ilmu dan amal. Tu. Hak yang masuk bersama kita dalam kubur ilmu dan amal. Ada ilmu saja tak beramal, tak jadi. Ada amal saja tak ada ilmu, tak jadi. Amal rajin, ilmu tak ada. Amal rajin, ilmu tak ada. Wa'alimu bi'almihi lam ya'malan. Mu'azzabun min qablu umbadul wasan. Wa kullu man bighairi min ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia ditolak, tak diterima. Dan orang yang ada ilmu tapi tak beramal,
masuk neraka dulu daripada kafir sembah berhala. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang yang alim dengan ilmu dia tak beramal, mu'azzabun min qabdu ubadil wasan, dia diazab sebelum kafir sembah berhala. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, tiap-tiap orang yang ada ilmu, orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, tak diterima. Jadi kedua tu penting, amal dengan ilmu. Yang inilah kita bawa masuk kubur. Yang nak cerah kalau kubur, amal dengan ilmu. Sebab ilmu tu sebagai imam, amal tu sebagai makmum. Ya, kita beramal mengikut ilmu, bukan beramal mengikut nafsu. Al-ilmu imamu wal amalu tabi'uh. Mana imamnya ilmu, amalnya makmum. Tak boleh pisah dua ni. Akhirnya kita boleh masuk dalam kubur yang tu. Itulah dia punya zuhud yang membawa kita pergi ke akhirat dengan aman dan selamat. Yang tiga lagi ialah perkara uzlah. Uzlah. Kalau kita tak boleh nak buat amal dalam masyarakat ni, disuruh kita uzlah, mengasingkan diri, pergi ke tempat-tempat sunyi, atau dalam bilik kita terbuat khusus untuk kita beramal. Kalau duduk main kat luar aja tak ada. Sa'on ni mari, sa'on ni mari. Ada satu ulama di Mesir, rumah dia besar ini, dia buat pintu. Ni bilik dia, ini bilik Jordan, ini bilik Mesir, ini Qahirah, bilik dia. Jadi orang tanya, tuan guru ada tak ada? Dia tunjuk pintu lah. Oh, pas ke Jordan. Walah bilik saja. Mana orang kata dia tak ada, dia pergi Jordan. Orang tanya pula, tu guru ada tak? Dia tunjuk bilik Qahirah. Oh, dia pergi Qahirah. Dia nak sembunyikan orang sebenarnya tak mau diganggukan, dia ada dalam bilik tu. Sama ada bilik Jordan, bilik Qahirah, bilik Mesir. Orang dah tahu, oh, Mesir. Dia tak ada lah. Mana orang tak ganggu. Itu uzlah. Kalau kita duduk dalam masyarakat, lebih-lebih ke masyarakat ni banyak tak tahu hala, kita nak amal ibadat. Nak makan pun tak pasal yakin. Duduk gaul dengan masyarakat yang keadaan macam ni. Baik kita uzlah, duduk seorang. Ambil 1.5 jam masuk dalam bilik kunci pintu. Siapa tak boleh ganggu. Nanti pukul 12 nanti kita keluar. Bacalah. Nak baca apa? Qul huwallah ke 10,000 ke? Nak baca Quran ke? Nak berzikir ke? Itu untuk bekalan kita. Orang tak boleh tolong kita. Orang jarang orang tolong kita. Orang tolong kita dengan duit bolehlah di dunia. Susah nak belikan, ambil aku bagi RM10. Akhirat tak ada siapa nak tolong. Kerana dia sendiri pun tak apa cukup. Nak tolong orang, hang bawa pun tak ada. Kita buat sendiri. Ambil asingkan masa duduk. Jangan siapa tak boleh ganggu tu. Ambil 1 jam sudahlah, tak usah banyak dalam sehari. Hak lain kita duduk kalut dengan menega, dengan buat kerja. 1 jam untuk mengasingkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masa kita kerja akhirat ni di sini lah. 24 jam takkan kita boleh bagi 1 jam saja untuk Allah. Hak yang 23 jam lagi tu, itu macam-macam kita boleh buat. Jadi kita ambil satu masa 1 jam untuk bekalan akhirat. Tak usah banyak lah, kalau boleh 2 jam, kalau boleh 3 jam lah. Itu lagi bagus lah. Lepas tu ada buat apa ni, rumah buat tahlil nu atas pokok naka tu, gitu lah. Pergi bukit-bukit duduk buat rumah di bukit tu. Mana dia nak buat amal ibadat lah. Nak uzlah dia panggil. Nak buat dalam masyarakat ni suka ganggu. Suka ganggu. Buat je tu. Masuk dalam bilik seseorang. Tapi kata gila dah seorang tu. Gila ke akhirat tak apa. Jangan gila ke dunia. Gila ke dunia ya yang marah. Gila ke akhirat tak apa. Saya duduk mati, sekali duduk semayan. Tu baguslah. Gila ke akhirat. Jangan gila ke dunia. Gila ke dunia ni perkata ingat akhirat dah. Dunia semata tiap hari. Berkelahi dunia.
Dan lazim pula atasnya uzlah daripada manusia. Ini insyaAllah pada bab uzlah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Lepas ni kita tahlil sikit.